untuk kita menerima ilmu dan menjadi manfaat yang sebaiknya dalam kehidupan kita, insya-Allah. Kita berada pada hadis yang ke-581 daripada Salih Alaihi Muhammad dalam kitab Riyadhus Salihin. Ada sikit perubahan jadual. Salih Alaihi Muhammad usratuna kita pada setiap hari, insya-Allah kita kelas bahasa Arab akan bertukar daripada hari Ahad kepada hari Khamis. Sebab ramai yang tak ada dekat ni, di kesian kat Syekh. Hari Ahad ni buka-buka balik, makcik-makcik madrasah buka cuti, jadi tak ada siapa dengan Syekh tu, kesian kat Syekh. Kita tukar pergi hari Khamis. Makcik-makcik ada tak di mana, dah tak ada lagi, tak tahu kan. Jadi saya ambil hari Ahad, saya tak ada, orang tak apa, okey je. InsyaAllah pada Ustaz Syahmat juga kita tukar macam tu. So hari Khamis akan jadi kelas bahasa Arab, Jumaat akan kelas Bahrul Mazi, Sabtu kelas Riyadhus Salihin, dan hari Ahad kita akan buat kelas tafsir Al-Quran, insya-Allah. Baik, Allah muslimat, dan kita tengok hadis yang ke-581 dan kita masih membincangkan bab mengingati mati dan membatasi angan-angan. Bab yang membincangkan himpunan hadis-hadis yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullah yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi SAW, memperingatkan kita untuk kita ni banyak mengingati mati dan kita membataskan angan-angan ataupun Allah masih angan dalam kehidupan kita lah. Hadis ke-581. وعن أنس رضي الله عنه قال خط النبي صلى الله عليه وسلم خطا مربعا وخطا خطا في الوسط خارجا منه وخط خطا صغارا إلى هذا الذي في الوسط من جانبه الذي في الوسط فقال هذا الإنسان وهذا الأجل محيطا به أو قد أحاط به وهذا الذي هو خارج أمله وهذه الخطاط الصغار الأعراض فإن أخطأه هذا نهشه هذا وإن أخطأه هذا نهشه هذا atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, rawahul Bukhari. Dan kita sambung terus dengan hadis yang berikutnya sebab hadis itu hampir sama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Tiga. Oh salah, hadis 551. Tak beritahu kat saya. Saya baca hadis 582 ni. Okey. Ingat saja, boleh saja. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, patut panjang, patut hadis tu pendek je. Hadis 581 dulu kita ulang balik. Hadis 581. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qal, sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okay. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala khatan Nabi sallallahu alaihi wasallam khututan faqala hadha al-insan wa hadha ajaluhu fabainama huwa kadhalik ijaa al-khattul aqrab. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah membuat garis-garis. Lalu baginda bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya. Ketika dia sedang begitu, tiba-tiba datanglah garis yang dekat ini, iaitulah ajal dia. Hadis riwayat Al-Bukhari.
Dan kita sambung terus dengan hadis yang berikutnya, hadis yang ke-582. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa an Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, khattan Nabi sallallahu alaihi wasallam khattan murabba'an wa khattan fil wasati kharijan minhu wa khatata sigharan ila hadhi alladhi fil wasati min janibihi alladhi fil wasati faqala hadha al insan wa hadha ajaluhu muhitan bih aw qad ahata bih wa hadha alladhi huwa kharijun amaluhu wa hadhihi al khutatat sigharu al a'rad fa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha wa in akhta'ahu hadha nahashahu hadha atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat garis dalam bentuk persegi empat. Lalu baginda membuat garis lurus di tengahnya sehingga keluar daripada kotak persegi empat itu. Kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli Muhammad, baginda membuat garis-garis kecil di tengah kotak persegi empat pada salah satu bahagian daripada garis yang ada di tengah. Lalu baginda bersabda, ini adalah manusia dan ini adalah angan-angan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Sana. Ini adalah manusia dan ini adalah ajalnya, mengepungnya atau telah mengepungnya, dan yang keluar ini adalah angan-angannya, dan garis-garis kecil ini adalah hal-hal rintangannya, Jika satu hal rintangannya itu tidak mengenainya, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka yang berikutnya akan mengenainya. Jika yang berikutnya tidak mengenainya, maka yang berikutnya lagi pasti mengenainya. Hadis riwayat oleh Imam Al-Bukhari. Nabi SAW buat garis, tak ada whiteboard. Nabi SAW buat garis. Nabi buat, Allahumma salli ala Muhammad, buat 4 segi. Mula-mula Nabi SAW buat 4 segi. Tuan-tuan yang tak ada kitab ni, tuan-tuan bayangkan sajalah. Buat 4 segi lagu tu, 4 segi. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad, Nabi SAW buat satu garis yang panjang melepasi daripada kotak 4 segi ni, cross kotak 4 segi ni, keluar sampai panjang ni, sampai dia keluar daripada kotak 4 segi tu. Salli Muhammad. Kemudian Nabi SAW buat garis-garis yang halus dekat dalam kotak tersebut. Jadi subhanallah, Nabi SAW gambarkan yang kotak 4 segi inilah manusia. Yang garis panjang yang sampai keluar daripada kotak 4 segi tersebut, itulah angan-angan dia. Dan garis-garis yang kecil dalam kotak itu adalah rintangan-rintangan yang dia lalui. Yang kotak 4 segi itu ajal. Kotak 4 segi itu ajal. Garis yang panjang tu angan-angan. Garis-garis yang kecil-kecil itu adalah rintangan-rintangan yang dia lalui dalam kehidupan dia. Jadi keseluruhan itu adalah kehidupan manusia lah. Jadi sallallahu alaihi Muhammad, Nabi nak menggambarkan kepada kita bahawa subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, ajal ini sentiasa melitupi dia ataupun mengepung dia. Sedangkan angan-angan ni dia pergi keluar lebih daripada ajal yang telah ditentukan kepada dia. Dan dalam kehidupan ni ada rintangan-rintangan yang dia lalui. Kalau dia tak kena rintangan yang satu ni, dia akan kena rintangan yang berikutnya. Kalau dia miss out yang berikutnya, dia akan kena lagi yang akan berikutnya. Dan dalam pastinya dalam kehidupannya pasti ada rintangan-rintangan yang dia akan terpaksa untuk dia tempuhi. Baik tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Hadis ini
menggambarkan kepada kita, menerangkan kepada kita bahawa subhanallah sallallahu Muhammad, Allahumma salli Muhammad, manusia ini subhanallah sallallahu Muhammad sering panjang angan-angan. Angan-angan dia sentiasa panjang. Ini sifat manusia. Tak kira dia umur berapa pun, dia banyak perancangan yang ada dalam kehidupan dia. Dia nak buat yang tu, dia nak buat ni. Bahkan kadang-kadang perancangan itu melebihi daripada ajal yang telah ditentukan untuk dia. Maka banyak ulama yang membincangkan tentang perihal panjang angan-angan ni. Antaranya tuan-tuan ialah Imam Hasanul Basri rahimahullah ta'ala. Imam Hasan al-Basri berkata, tidaklah seorang hamba yang berpanjang angan-angan melainkan dia akan merosakkan amalannya. Al-Bayan wa Tibyan, dalam kitab dia Al-Bayan wa Tibyan. Imam Hasan al-Basri kata apa? Tidaklah panjangnya angan-angan seseorang hamba itu melainkan dia akan merosakkan amalan dia. Pasal apa orang yang panjang angan-angan dia akan rosak amal? Sebab bila dia panjang angan-angan, dia akan menumpukan kehidupan dia untuk memenuhi angan-angan tersebut, sehingga dia meninggalkan amalan-amalan dia. Kalau dia tak obses dengan angan-angan dia tu, apa yang dia boleh buat? Dia boleh perbanyakkan amalan dia. Tapi disebabkan dia terlalu obses dan bersungguh-sungguh untuk dia mendapatkan angan-angan dia yang panjang tu, maka akhirnya dia terpaksa korbankan amalan-amalan dia. Panjang angan-angan, dia akan otomatik merosakkan amalan. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali bin Abi Talib karramallahu wajhah, pernah berkata, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, keberuntungan akan menghampiri orang yang tidak mencarinya. Tamak menjanjikan sesuatu yang sukar untuk dipenuhi. Angan-angan membuat buta mata orang yang cerdik. Dan siapa yang panjang angan-angan pasti akan menuai amal yang buruk. Tu. Ini perkataan hebat daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dia kata keberuntungan ni akan mai kepada orang yang tak cari dia. Orang cari untung, cari hebat, dia tak cari, tapi dia akan mai kat orang yang macam tu. Orang yang sungguh-sungguh nak dapat keberuntungan tu, keberuntungan tu akan lari jauh lagi daripada dia. Yang kedua apa? Tamak kepada sesuatu akan menyebabkan dia sulit untuk mendapatkan sesuatu. Yang ketiga, inilah angan-angan membuat orang buta. Angan-angan akan membuat buta mata kepada orang yang cerdik. Dia cerdik lah, tapi disebabkan panjang angan tu jadi buta mata dia. Dan sama macam disebutkan oleh Imam Hasan al-Basri, siapa yang panjang angan-angan pasti akan menuai amal yang buruk. Itulah tuan-tuan beberapa untaian nasihat daripada orang-orang soleh, orang-orang mulia dan imam kepada kaum mukminin, betapa buruknya kesan daripada panjang angan-angan ni. Satu penyakit yang kronik yang sedang menimpa orang yang lemah iman dan tipis imannya kepada Allah ni. Salli ala Sayyidina Muhammad, nama dia Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, panjang angan-angan. Apatah lagi syaitan, dia terus memprovokasi kita, provok otak kita, provok hati kita, supaya kita ni sentiasa merasakan kelazatan hingga seolah-olah dia akan hidup 1000 tahun lagi. Salli Sayyidina Muhammad. Dan fikiran dia akan disibukkan dengan merancang masa depan sallallahu alaihi wasallam Muhammad yang terlalu jauh, sampai aku tak boleh kena berhenti, tak boleh berhenti daripada aku terus memburu ni nikmat dunia yang duduk dekat depan mata ni. Tengok orang ada kelebihan-kelebihan, kita pun nak juga kelebihan-kelebihan yang macam tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, rumah, perabot, kenderaan,
kehidupan dunia, sampai tak patut bagi seorang yang mencecah usia tua dia masih lagi membina sallallahu alaihi Muhammad hutang-hutang sekadar untuk memenuhi sallallahu alaihi Muhammad keinginan-keinginan dan bukan keperluannya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah, saya cuma patutnya buat apa? Patutnya dia mula merancang dan mengiringi dengan perancangan dan amalan dia sallallahu alaihi Muhammad untuk dia memenuhi keperluan-keperluan akhirat dia. Allahumma salli. Waktu dikatakan kepada dia, waktu orang nasihat dia, orang kata, cepatlah mengejar apa yang telah kamu sia-siakan dalam meraih nikmat dan indahnya beramal soleh. Orang kata kat dia, terus duduk fikir sangatlah dalam bab-bab dunia tu. Kita ni dah umur berapa dah? Betul tak ni? Imam mati mengejut aja lah ni. Tiba-tiba mati saja lah ni. Berapa hari, berapa ketika ni kecoh pasal 24 September. Apa yang akan berlaku pada 24 September? Ni kekecohan ni, kekecohan worldwide ni, dunia ni. Sampai dekat US, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, depa dah buat preparation untuk 24 September ni. Ada buat, dia panggil persediaan bag dia panggil apa tu, kalau berlaku sesuatu yang besar akan berlaku pada 24 September hari ni kan, esok jengkereng kita hari ni lah, 24 mana terlambat sehari orang sini, semua jenis tak panjang angan-angan kan. Akan berlaku satu katastrofi, world katastrofi dia panggil. Ada yang kata akan berlaku letusan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, letusan apa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, solar, sampai menyebabkan elektromagnetik dekat dunia ni akan burn, rosak, kita duduk dalam kegelapan berapa lama ke apa sebagainya. Ada yang kata akan berlaku ini macam end of the world punya cerita lah ni. Ending dia lah. Allahumma salli ala Tuhan. Ini yang dikatakan akan berlaku pada 24 hari bulan, so hari ni lah. So ada, saya sempat tengok juga di setengah tempat dekat US, mereka buat, mereka siapkan bag sehari, pada hari tu kita sediakan ni bag bekalan kecemasan ni, semua orang boleh pergi ambil di sekolah tu apa semua sebagainya. Pula tu ada The Simpson pula buat cerita pula pasal itulah, simpan barang kat bawah tanah lah, apa macam-macam, sebagai persediaan berlaku pada 24 hari bulan. Ni semua jadi kecoh, semua jadi takut. Apa yang akan berlaku ni, ketakutan kita ni. Kita ni ada Allah nombor satu. Ingat, kita ada Allah. Apa yang berlaku sallallahu alaihi Muhammad, kita bergantung dengan Allah SWT. Kita banyakkan berdoa, kita dekat diri kita pada Allah. Allahumma salli ala Muhammad, maka mudah-mudahan Allah selamatkan kita dengan apa. Benda nak jadi, dia akan jadilah. Kalau takdir Allah, takdir Allah jadi, dia akan jadi. Kita buat mana? Kita membuat persiapan dan persediaan, tapi prediction ataupun dia panggil apa, meramal itu tak dibenarkan dalam agama. Kisahnya sebenarnya, dulu saya pun bila saya dengar benda itu, saya pun start membaca, start cari maklumat apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya tuan-tuan sekalian, dia bermula daripada seorang ahli politik Jerman bernama Friedrich Merz. Friedrich Merz dalam satu sidang parlimen, dia menyebutkan satu perkataan sallallahu alaihi Muhammad. Dia kata dalam perkataan tersebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia kata, this September 24th will be remembered by all of us as a day to which everybody will say, I remember exactly where I was. Dia sebut pada 24
September ni, tarikh 24 September ni akan jadi satu tarikh yang sangat diingati. Salih ala Muhammad akan sangat diingati, dan setiap orang akan berkata pada hari tersebut, dia akan mengatakan bahawa hari itulah hari aku berada, aku sendiri yang menyaksikan hari tersebut. Itu perkataan dia. Jadi waktu dia sebut tu 24 September tak sampai lagi. Dia sebut pada beberapa ketika sebelum ni, subhanallah Muhammad. Tuan-tuan, jadi bila dia sebut macam tu, semua orang dah mula buat macam-macam prediction, buat mula macam-macam lah, yang keluar macam-macam rumus dan sebagainya. Rupa-rupanya bila dia retrieve balik video tersebut, dia tidak bermaksud menyebut 24 September, dia nak menyebut 24 Februari, terkait dengan perang Rusia-Ukraine. Dia duk cerita tentang perang Rusia dan Ukraine kan. Perang tu yang berlaku pada 24 September tu, yang orang akan ingat tarikh tersebut, dan mereka akan kata mereka duduk, mereka menyaksikan peristiwa tersebut. Itu yang dia maksudkan, dan dia membuat pembetulan pada hujung ucapannya. Dia tersalah, tapi mereka ambil pada bahagian 24 September, mereka tak ambil pada 24 Februari tu. Saya nak cerita, kadang-kadang Salih Syamad, kita ni Allah Syamad cepat sangat nak respon dengan rumor, sampai kita tak mengkaji sikit lah. Kadang-kadang kita perlu pada kajian sikit, baca sikit, tanya-tanya orang sikit. Ala kulihan, apa pun, kalau takdir Allah nak berlaku dekat kita, Salih Syamad, apa keadaan sekalipun, kita ada Allah. Kita tak sama macam orang lain. Bukan dengan maksud kita tak apalah kita serah diri lah, tak juga, ikhtiar tu tak kena ada. Tapi kita kena ada doa, kita kena jaga hubungan kita dengan Allah, maka Allah akan selamatkan kita insya-Allah. Tuan-tuan silam Salih Syamad. Dan itu saja nak cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah sekalian, Allahumma salli ala Muhammad, maka Allahumma salli ala Muhammad kata demikian. Inilah perkataan-perkataan. Bila orang kata dah bersegeralah mengejar mengejar tu apa yang kamu sia-siakan dalam kamu meraih nikmat dan amal soleh ni, dia kata apa? Usiaku masih muda lagi yang harus aku nikmati. Allahumma salli ala Muhammad. Salli ala Muhammad. Dan nanti saja aku buat ibadat lah ketika aku ni dah tua-tua nanti ni. Tu perkataannya. Bukan cerita orang muda saja ni, orang tua pun sama. Bila kata cepat-cepatlah buat amal, tak apalah, nanti-nantilah. Nanti itu bila? Nantilah. Nanti mati. Maksudnya kata Cik Andi. Jadi subhanallah, siapa yang boleh jamin umur kita panjang? Syaitan, dia akan sentiasa bisik-bisikkan dekat kita supaya kita ni menunda-nunda amal soleh kita, bagi macam-macam dalih kepada para pencinta dunia agar dia terpesona dengan keindahan fata morgana dunia ni, yang dia pasti membinasakan. Jadi subhanallah tuan, saya Muhammad. Baik, nombor satu sekali tuan-tuan yang kita kena ingat dalam kita ni nak panjang angan-angan ni, kita sentiasa duk fikir biar ni sampai Allahumma salli Muhammad, sampai pasal macam nak hidup 1000 tahun ni. Macam-macam plan kita ni, panjang kan. Nombor satu sekali tuan-tuan kena ingat menyedari akan hakikat dunia yang sebenar. Dunia ni kita kena sedar dia hanya tempat persinggahan saja. Sebab tu saya selalu disebut, tak salah duduk bermasalah-masalah dengan orang. Selesaikan permasalahan dengan orang, sebab bukan lama pun duduk ni dalam hati ni membungkam aja, sakit hati dengan orang ni, benci ke orang tu, sakit hati ke orang ni. Allahumma salli ala Muhammad. Akhirnya apa? Mati. Habis. Mati dalam keadaan kita sedang sakit hati dengan orang sedang sakit hati dengan kita, tak boleh nak minta maaf. Tambah-tambah dengan orang yang paling dekat dengan kita, mak ayah kita. Semalam saya terbaca satu post dekat dalam Facebook kita akan buat conclusion sendiri bila kita baca. Sebab tu saya selalu pesan, jangan tulis dekat media sosial, sebab orang punya interpretasi dia akan berbeza-beza. Saya pernah pesan dekat staff mana seorang,
suka tulis dekat apa yang dia berlaku dalam rumah dia, tulis dekat Facebook. Dia tulis dekat Facebook, orang akan anggap, ada anggapan orang yang mungkin seorang isteri ni haruslah buat macam ni, tulis dekat Facebook dia. Sekali orang akan anggap apa? Dia tu mesti ada masalah dengan isteri dia. Macam itulah anggapan-anggapan macam itu. Nak buat macam mana? Kita yang membuka ruang apa ni, persepsi orang tu dekat kita. Tak boleh nak salahkan orang. Jadi mesti ada masalah kan ni, mesti ada masalah. Dia tulis dekat dalam Facebook, dia kata apa? Wahai adikku nama sekian. Kalau dapat baca mesej ni, ketahuilah mak kita telah meninggal dunia. Tolong hubungi nombor ni dengan segera. Bila kita baca itu, apa perasaan kita? Rasa macam takkan beradik sampai tak boleh nak communicate, atau dia ni takkan sampai tak berhubung langsung dengan mak dia. Dia tak ni orang kita punya persepsi, sampai takkan tak ambil tahu langsung ada masalah dengan mak dia. Bayangkan kalau dia sedang ada masalah dengan mak dia waktu tu. Bayangkan kalau ada orang yang sedang ada masalah dengan mak dia. Mak dia tak puas hati dengan perkataan mak dia, tak puas hati dengan perkataan ayah dia, dia tak puas hati dengan perkataan suami dia, tak puas hati dengan perkataan isteri dia. Dalam tak puas hati tu, salah seorang meninggal dunia. Tu kita boleh tengok ada orang duduk teriak dekat perut mak dia yang telah meninggal dunia, duduk terbaring tu. Mak, ampunlah saya, mak, maafkan saya, mak. Boleh maaf tak tu? Pergi kat kubur duk teriak pegang batu nisan, mak ampunkan saya, maafkan saya. Boleh maaf tu? Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, selesaikan dengan manusia. Biar hidup kita ni tuan-tuan tenang ya. Tenang ya. So duk panjang-panjangkan cerita. Allahumma salli ala Muhammad. Dunia ni ibarat mimpi, sedang akhirat itu adalah satu benda yang pasti. Fudail bin Iyad berkata, sekiranya dunia itu emas yang akan segera fana, ini dia akan habis, dan akhirat itu seperti tembikar yang akan kekal, maka sepatutnya engkau memiliki tembikar yang kekal daripada emas yang akan fana, akan hancur. Dua ketui kan. Kalau dunia ni macam emas ni bernilai sangat lah, tapi bernilai emas tu dia akan hancur, dia akan hilang. Akhirat ni macam tembikar ni dia sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia tak bernilai tapi dia kekal. So patut kita ambil yang kekal tu daripada yang fana, walaupun yang fana tu bernilai. Demikian gambaran yang diberikan oleh Allahumma salli alaihi Fudail bin Iyad. Lantas bagaimana sekiranya dunia itu sebuah tembikar yang akan segera fana, sedangkan akhirat itu adalah emas yang kekal, dia kata. Itu macam mana pula kalau yang sepatutnya dan sememang-memangnya ialah sebenarnya akhirat itulah emas yang kekal, dan dunia ni ibarat tembikar yang fana tu. Lagi-lagilah tak patut kita duk fikir. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Demikian yang tercatat dalam kitab Mukasyafah Al-Qulub karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, memetik perkataan Fudail bin Iyad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang keduanya tuan-tuan, nak untuk mengelakkan kita daripada kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, terlalu obses dengan angan-angan yang panjang dalam dunia ni, ialah kita menjadikan akhirat itu sebagai tujuan terbesar, ataupun keinginan yang terbesar. Panjang angan-angan terhadap satu perkara yang berdimensikan dunia sehingga merampas hidup yang bernilai ukhrawi boleh ditepis dengan selalu menghadirkan kebahagiaan hidup akhirat yang kelak, yakni di syurga Allah Subhanahu wa taala. Sayyid Muhammad, mengejar kehidupan akhirat merupakan tujuan asas dan mengambil dunia sebagai sesuai dengan keperluannya sahaja. Kalau rasa macam mana kita nak buang keinginan, keseronokan penumpuan kita dekat dunia ni, ingat tu kita ada syurga nanti yang lagi indah, lagi seronok dan lagi nikmat lagi daripada apa yang kita ada kat dunia ni.
Nabi buat gambaran kat dunia ni, dalam kehidupan kita yang dilingkungi dengan kematian ni, garis-garis yang kita akan lalui, obstacle dia punya apa tu, rintangan-rintangan yang akan kita lalui. Nak dapat ni angan-angan kita yang panjang sampai terkeluar daripada ajal tu, tetap akan melalui rintangan-rintangan yang sangat dahsyat. Ada orang super kaya, sangat kaya, manusia terkaya dekat Malaysia ni tuan-tuan, dia punya harta yang dia ada berjumlah 15 bilion. 15 orang terkaya kat dunia dekat Malaysia ni tuan, seorang pun tak ada orang Islam. 15 bilion duit dia. Nak buat apa 15 bilion? Tinggal lah. Memang tinggal, takkan nak bawa semua tu kan. Tuan-tuan saya nak cerita, tapi dah ada 15, ingat tak ada cabaran kah nak jadi orang kaya ni? Macam-macam fitnah dia lalui, kejatuhan, ditipu, dia apa macam-macam kan, struggle, jatuh. Tuan-tuan tahu, majoriti daripada orang-orang yang super kaya ni, yang sangat berjaya dalam bisnes ni, ialah orang-orang yang pernah melalui bankruptcy. Maksudnya dia lalu struggle, nak jadi orang hebat tu struggle. Ke akhirat dalam syurga, kenikmatan yang tak ada struggle, tak payah, tak ada obstacle, nikmat seronok je, dapat segala nikmat. Salih Aziz Muhammad, dapat segala nikmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi langsung tak ada cabaran, seronok je. Ingat yang tu. Dalam sebuah hadis dikatakan bahawa barang siapa tujuannya akhirat, maka Allah akan mengumpulkan dunianya yang berselera, urusan dunia berselera, menjadikan cukup dalam hatinya, dan dunia akan datang kepadanya dalam keadaan tunduk pada dia. Siapa yang hidup dia fikir akhirat, maka sallallahu alaihi wasallam, dunia akan mai kat dia aja. Urusan dia banyak-banyak, Allah satukan, Allah himpunkan. Allahumma salli. Siapa yang tujuan dia adalah dunia, maka Allah akan mencerai-beraikan urusan dia. Allah akan menjadikan kefakiran dia duduk di antara kedua biji mata dia, dan dia akan mendapat dunia setakat mana yang ditentukan oleh Allah untuknya saja. Yang ketiga tuan-tuan sekalian, cara untuk kita ni buang satu sifat yang nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, panjang angan-angan ni, ialah kita banyak mengingati mati. Kematian ni adalah satu nasihat bagi orang beriman yang menjadi pemutus bagi segala nikmat dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berapa banyak dah angan-angan manusia ni yang kita duk tengok, yang dia hancur bila ajal dia sampai. Ada kita tengok kan, orang ni hebat ni, tiba-tiba mati habis. Maksudnya benda yang dia rancang tu tak sampai pun kat dia, tak dapat pun kat dia. Banyak kita duk tengok keliling kita tu, patut jadi nasihat yang sangat baik untuk kita. Wal mau'izatul mau'izah. Saya maut, cukuplah. Al-maut itu, kematian itu sebagai mau'izah, cukuplah kematian itu sebagai peringatan kat kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli. Jadi maka Nabi SAW pernah berwasiat dengan wasiat ini. Nabi SAW buat garis, Nabi kata ni manusia, lalu buat garis lagi, ni ajal dia. Lalu Nabi SAW kata, berapa ramai orang yang sallallahu alaihi Muhammad duduk dalam keadaan macam ni, tiba-tiba dia didatangi oleh ajal dia. Jadi tuan-tuan, itulah 3 cara supaya kita ni sentiasa, bukan nak suruh kita langsung tak ada cita-cita dan angan-angan, teruskan buat. Kami semalam kami mesyuarat masjid, geng-geng kami ni sallallahu alaihi Muhammad yang duk mesyuarat, yang dilantik sebagai AJK masjid yang nak uruskan masjid ni, bukannya orang muda-muda lagi dah. Yang kita sangat susah hati bila orang muda tak main masjid. Yang ada tu semua je, ya, semua senior citizen.
nak buat macam mana ni. Lalu tu imam sebut semalam, pengurusi masjid dia sebut, Saleh Samad, dia kata Allah pilih kita ni duduk dekat dalam mengambil tanggungjawab masjid ni, mudah-mudahan inilah kokok jadi apa, jadi pahala dekat kita yang kita boleh bawa, sebab amal kita ni tak banyak. Tapi pun begitu, cabaran-cabaran dia sangat banyak dalam menguruskan masjid ni. Itu dan salli ala Syekh Muhammad, Allahumma salli ala Syekh Muhammad. Kerja nak kena buat, nak kena pastikan kita ni, subhanallah, salli ala Syekh Muhammad, jangan terlalu obses kepada kehidupan dunia dengan banyaknya angan-angan yang kita nak buat dalam kehidupan kita yang berteraskan kepada kehidupan dan kenikmatan dunia. Kita kena ubah angan-angan kita kepada angan-angan akhirat. Benda apa yang kita boleh buat dalam dunia ni yang boleh menyebabkan kita selamat dan kita mendapat kenikmatan di akhirat. Yang tu yang kita nak. InsyaAllah, mudah-mudahan salih asmat Allah selamatkan kita dan kehidupan kita dan menjauhkan kita daripada segala musibah. Salih asmat. Dan mudah-mudahan Allah, mudah-mudahan jadi manfaat perkongsian kita pada hari ini. Saya minta maaf salah dan silap. Dan terima kasih kepada pihak Moringa Mangosteen. Dan tuan-tuan boleh dapatkan maklumat tentang Moringa Mangosteen ini, satu produk khas untuk golongan-golongan yang ada. Tuan-tuan boleh baca dekat ruangan komen tu, kita telah pinkan maklumat tersebut. Ada sakit gout lah, dan cimaneh lah, ada macam-macam lah tuan-tuan sekalian. Tuan-tuan boleh dapatkan maklumat. Dan tuan-tuan yang nak berniaga pun, kita boleh salih selamat, tuan-tuan boleh tanya, boleh buat rujukan kepada nombor yang telah kita sediakan dekat bawah tu, untuk macam mana cara untuk tuan-tuan dapat sikit pendapatan melalui Moringa Mangosteen ni, insya-Allah. Saya ucap terima kasih lagi sekali. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadis salihin wa hdina siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.